أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Maksudnya mereka selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangat dahsyatnya huru-hara hari itu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tinggal di dunia malaikat sekadar satu petang atau paginya sahaja. Ayat ini masih lagi menunjukkan tentang hari kiamat. Untuk meyakinkan kita dengan iman yang kuat, kiamat itu mesti berlaku. Ia adalah benar. Sebagaimana benarnya perkara-perkara yang ada di hadapan kita. Kerana semua perkara yang diberitahu oleh Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita adalah benar. Di antaranya kisah umat zaman dulu. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, berkurung di Mekah, keluar ke Syam masa budak saja dengan pak saudara dia Abu Talib. Tak pernah belajar, tak pernah mengaji. Dilahirkan dalam keadaan buta huruf. Allah Ta'ala turunkan Quran dengan ayat-ayat pengajaran. Bukan saja hukum-hukumnya, di antaranya ialah kisah umat zaman dulu yang diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Kristian ahli kitab, disebut dalam kitab mereka, yang diketahui oleh penduduk Mekah yang pergi ke Syam lalu di Madain Saleh melihat negeri-negeri kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah, melihat laut mati, tempat kaum Lut dilingkup dengan negeri-negeri mereka sekali dibinasakan oleh Allah. Mereka pergi ke Yaman, mereka melihat Ahqaf, iaitulah kesan kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Pergi ke Iraq, melihat negara Namrud yang dibinasakan oleh Allah. Melihat Mesir, negeri Fir'aun, dibinasakan oleh Allah. Kaum-kaum yang derhakakan Allah. Melihat Baitul Maqdis, tempat lahirnya nabi-nabi keturunan Ibrahim alaihissalam. Disebut oleh Quran. Semuanya adalah benar. Mereka tengok sendiri. Quran menceritakan berkenaan dengan langit. Zaman dulu orang tak tahu hal langit. Hari ini orang tahu hal langit. Bintang, cakrawala, matahari dan lain-lain peredarannya. Manusia menggunakan teropong melihat bintang-bintang yang jauh dia dekatkan dengan teropong. Nampak lurah-lurahnya dan peredarannya. Betul sebagaimana Quran menyebut. Benarnya Quran ini. Segala-galanya Quran adalah benar. Hukum-hukum yang ada dalam Quran, halal dan haram, ternyata pada hari ini perkara yang haram mendatangkan mudarat. Termasuklah mendatangkan penyakit. Berbagai-bagai penyakit.
penyakit yang menimpa jasad manusia kerana adanya bahan-bahan haram. Termasuklah penyakit ekonomi, penyakit politik dan lain-lain. Kerana meninggal hukum-hukum yang ada dalam Quran. Quran adalah benar. Menyebabkan banyak orang-orang kafir yang baca Quran terjemahan masuk Islam. Orang kafir yang cerdik, bukan hak bodoh. Hak cerdik, bukan baca Qul Allah balik tu. Hak cerdik, hak mengaji. Mengkaji dengan bahasa yang halus. Memahami Quran, tengok terjemahan dia, masuk Islam. Benarnya Quran ini. Jangan ikut hak bodoh ni, hak cerdik. Hak mengaji sungguh. Bukan hak jumpa tawakah tu, hak cakap tu. Hak bawa ilmu salah. Tak mengaji pun. Butuh huruf. Bodoh. Quran adalah benar. Dengan sebab itu, perkara yang akan datang berkenaan hari kiamat, manusia dan dunia tempat manusia berpijak, langit dan bumi dibinasakan oleh Allah. Tuhan kata dunia akan kiamat. Manusia akan dihidupkan semula. Dihimpun di padang mahsyar. Adanya syurga dan neraka. Setelah dibicarakan, semua manusia ini dihukum ke syurga ataupun ke neraka. Semua ini adalah benar. Walaupun demikian, orang kafir yang lawan tak percaya juga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan hari kiamat. Ayyana mursaha, bila masa yang tepat berlakunya. Mursa ni tempat berlabuh. Asal makna mursa. Tempat berlabuh iaitulah penunggu. Kalau orang ke laut, orang bawa kapal, bawa bot, ada penunggu dia. Tempat dia labuh yang tetap, itu mursaha. Dia nak tahu tarikh tepat berlakunya hari kiamat, macam penunggu tempat berlabuh kapal. Bila berlaku saat kiamat itu? Tanya Nabi. Dan kata kiamat ni berlaku, bila berlaku? Tahun berapa? Hari bulan berapa? Pukul berapa? Berlakunya hari kiamat? Kalau betul sungguh, Fima anta min zikraha. Ini bukanmu wahai Muhammad untuk menyebutnya. Tentang berlaku hari kiamat ini bukan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kerja Nabi. Bukan kerja Nabi yang menentukan bila kiamat berlaku, hari bulan apa berlaku, hari apa berlaku. Ini bukan kerja Nabi. Ini bukan kerja kita. Jangan duduk pisah bercara tentang hari kiamat berlaku. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah yang menentukan bila akhir dunia ini. Ini urusan Allah Ta'ala. Bukan urusan kita. Jangan tanya tentang hari kiamat. Salah. Ini di bawah hak Allah Ta'ala. Jangan kita tanya. Bukan urusan kita. Ada orang kita tak tarikh pula. Ada setengah tu kata tahun lepas dah berlaku kiamat. Banyak seluruh dunia duduk tunggu. Tahun 2012. Bulan 12 akan berlaku hari kiamat. Pakat tunggu belaka. Tak ada apa-apa. Tak berlaku kiamat. Itu bohong semua. Yang tahu tepatnya kiamat ini Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW tak tahu bila berlakunya kiamat. Tahu sekadar tanda-tanda hampirnya kiamat. Bila kiamat tak tahu. Dahulunya terdapat di kalangan ahli-ahli falsafah yang mengaji tentang angkasa lepas, tentang bumi dan langit. Mereka tak percaya adanya kiamat. Dunia akan kekal selama-lamanya. Sehingga mereka membawa ajaran-ajaran agama yang mengatakan manusia ni selama-lamanya atas dunia. Ada agama yang mengajar manusia kalau mati hidup mula pula, masuk dalam budak-budak yang dilahirkan. Budak-budak lahir ni adalah roh yang sudah mati. Ada percaya begitu. Oleh kerana itulah, macam perempuan Jepun, dia perang sanggup mati. Perang mati, lahir pula jadi muda mula. Itu sanggup mati tu. Ini kepercayaan dia. Ada setengah tu pula, kalau mati, orang baik masuk dalam binatang-binatang yang baik.
Orang jahat masuk dalam binatang yang jahat, masuk dalam rimau, dalam buaya, dalam gajah, dalam macam-macam. Orang Melayu percaya juga. Bila mati masuk dalam ikan kalu, masuk dalam gajah, masuk dalam buaya, masuk ini pelawak ini. Ini ajaran agama Hindu, tanasukhul arwah. Ada orang Melayu percaya datuk nenek dia duduk dalam buaya, dalam dia. Ini semua mengarut. Ini ajaran kafir, bukan ajaran Islam. Datuk nenek duduk dalam burung, duduk dalam ni tak boleh makan. Kalau makan ikan kacang jadi pecah belah habis. Pasal apa? Datuk nenek dia tolong dia kacang begini-begini. Ini tanasukhul arwah. Ini ajaran karut, bukan ajaran Islam. Dia tak mau makan kacang wari sini, kita makan apa? Wari. Tak mau makan burung kuku, tak mau makan ni. Ini semua mengarut belaka. Termasuk tanasukhul arwah. Ini bukan ajaran Islam. Termasuk ajaran agama-agama yang mengarut, mengatakan Natal ni kaitan dengan ni. Ini termasuk mereka yang tak percaya berlakunya hari kiamat. Cuma jadi kendor sikit, ya kendor lah. Ada yang mengatakan mereka yang mati itu habis. Jadi tak pakit-pakit dah. Asal dunia ni bukan daripada Tuhan. Asal dunia ni dia jadi dengan sendiri je. Tuhan ni tak ada, pakai begitu je. Ini ajaran yang karut. Adakah rumah dia buat tu, dia minta, "Hai kayu mari jadi rumah." Kayu balok mari golek dia pecah sendiri jadi rumah dia. Tak ada tukang buat. Tak boleh, mesti ada tukang buat. Tukang buat rumah tu apa dia buat? Akhirnya Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Mesti percaya. Adanya berlakunya hari kiamat, mesti percaya. Tapi ada kalangan ada falsafah tak percaya. Antaranya dunia tidak akan kiamat. Hari ini setelah ahli-ahli sains membuat kajian, termasuklah yang kaji bumi. Yang kaji bumi menggunakan alat-alat satelit dan seumpamanya. Bukan saja nak kesang minyak. Asalnya guna alat satelit ini untuk nak kesang mana minyak, mana biji, mana mah. Akhirnya mereka dapati ada api dalam perut bumi. Ada gas dalam perut bumi. Ada banyak. Bumi yang luas. Tak luas ni. Seluruh benua ni dalam perut dia ni ada macam-macam. Bukan sahaja belerang. Ada gas. Lautan gas. Lautan api. Dan di mana akan bocor. Akan menjadi bocor. Menyebabkan cuaca dunia akan menjadi berubah. Bumi boleh jadi meletup. Bukan sahaja bumi ini meletup, termasuklah matahari, bulan, bintang dan cakrawala akan meletup, akan hancur lebu habis. Mereka percaya berlakunya hari kiamat. Hari ini ahli-ahli sains mereka pula macam mana nak sekak kiamat ni? Nak sekak kiamat macam mana? Mereka roket yang boleh tembak tahi bintang. Kalau ada tahi bintang sekepih nak tipu bumi, tembak dulu biar dia pecah. Besar mana roket dia nak tembak tahi bintang? Tahi bintang ni bunyi tahi bintang. Dia antara tahi bintang tu sebesar negara kita. Besar Malaysia ni. Ada berapa kali ganda Malaysia ni. Kalau tepuh bumi ni, apa jadi? Ini mereka sudah percaya. Sekarang ni barulah mereka mai ketar, mereka takut. Takut. Tak boleh lawan dah kekuasaan alam yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan mereka yang baca Quran, baca terjemah Quran masuk Islam. Mengaku masuk Islam. Bila berlakunya hari kiamat, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Innama anta munzirun man yakhshaha. Sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menentukan hari kiamat. Tugasmu memberi peringatan, memberi amaran kepada sesiapa yang takut untuk menghadapinya. Tugasmu wahai Muhammad bukan beritahu kiamat tahun berapa. Tugasmu mengajar manusia supaya bersedia untuk hari kiamat dengan beriman, mengerjakan amal yang baik, perangai yang baik, memakmurkan bumi mengikut hukum Allah Ta'ala. Itu tugasmu wahai Muhammad. Memberitahu kepada manusia bersedia dengan iman dan amal yang saleh untuk menghadapi hari kiamat. Setelah dibinasakan dunia ini, dibangkitkan semula manusia.
alam baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala, alam akhirat, manusia hidup semula, hidup dalam keadaan selama-lamanya. Ini akan berlaku. Ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari mereka melihat hari kiamat itu, seolah-olah lam yalbathu ila asyiyatan aw duhaha. Bila tengok dahsyatnya hari kiamat itu, mereka akan rasa masa hidup dunia dulu asyiyatan, seolah-olah satu petang saja, aw duhaha, seolah-olah satu pagi saja. Naik matahari dalam 2-3-4 jam je. Begitu je dunia ni. Rasa begitu. Ataupun masuk waktu asar, lepas tu garik. Sekadar itu saja. Mereka akan rasa bahawa kehidupan mereka di atas dunia, walaupun umur 70 tahun, walaupun umur 1000 tahun macam Nabi Nuh, berasa sekejap saja. Bila melihat dahsyatnya hari kiamat di padang mahsyar, huru-haranya sebelum dibicarakan nak berdepan dengan seluruh hari kiamat itu, mereka fikir masa hidup atas dunia dulu sekejap saja, macam sekadar waktu pagi dan waktu petang saja. Inilah amaran Quran kepada kita berkenaan hari kiamat, supaya kita bersedia untuk hari kiamat. Wallahu a'lam.